Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali saya ucapkan berbanyak terima kasih kepada semua yang hadir mengikuti Facebook ISTEF untuk tarbiyah pengasas ISTEF pada petang ini. Yang berusaha pengarah ISTEF Dr. Syahir Akram Hassan, Timbalan pengarah ISTEF Dr. Wan Hamizah Wan Hassan, pengasas ISTEF dan juga Profesor Kehormatan Profesor Dr. Muhammad Syukri Salim yang berada bersama dengan saya pada petang ini. Kemudian para pensyarah ISTEF, tuan-tuan, puan-puan, saudara-saudari yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala kita dipertemukan untuk terus istiqamah melaksanakan pengajian selasa ISTEF pada setiap hari Selasa, dan hari ini kita beruntung dan bersyukur kerana dipertemukan lagi dengan pengisian tarbiyah pengasas ISTEF untuk bulan April. Okey, Alhamdulillah. Terlebih dahulu saya sebenarnya berbesar hati mewakili ISTEF nak mengucapkan berbanyak terima kasih Prof atas kesediaan Prof mengisi ruang tarbiyah pengasas untuk menjadi tarbiyah dan juga pesanan dan juga nasihat untuk kami semua, generasi pensyarah-pensyarah, staf-staf ISTEF, juga para pelajar. InsyaAllah. Jadi untuk bulan yang lalu kita diingatkan dan diberi tarbiyah oleh Prof tentang nikmat, antara nikmat dan juga rahmat. Menarik sekali perkongsian Prof pada bulan yang lalu, dan pada bulan ini Prof memberi tajuk pengisian tarbiyah pengasas ISTEF dengan kuat jiwa. Saya nak menjemputlah dengan ini dan nak mempersilakan Prof untuk memberikan tarbiyah Prof, dan insyaAllah Dr. Syariza bersedia pada ruangan komen Prof untuk memberikan setiap perkongsian Prof dalam bahasa Inggeris insyaAllah. So saya nak menjemput Prof lah untuk terus menyampaikan tarbiyah. Silakan Prof. Alhamdulillah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la haula wa la quwwata illa billah. Astaghfirullah azim, astaghfirullah azim, astaghfirullah azim. Terima kasih Dr. Azrin yang saya kasihi, pengarah ISTEF Dr. Syahir Akram Hassan, Timbalan pengarah ISTEF Dr. Wan, para pensyarah dan para staf, pelajar-pelajar ISTEF dan juga teman-teman ISTEF walau di mana berada. Syukur kita kepada Allah SWT dapat sekali lagi kita berjumpa pada hari ini, dan insya-Allah sebagaimana yang disebutkan oleh Dr. Azrin tadi, kita akan berbincang sedikit berkenaan dengan kuat jiwa. Ya, Allah sebenarnya sebagaimana selalu kita sebut, memberi 3 kekuatan kepada seseorang itu. Yang pertama ialah kekuatan fizikal, yang kedua ialah kekuatan perasaan, ya, ataupun kekuatan jiwa, dan yang ketiga ialah kekuatan akal. Jadi pada hari ini kita bincangkan salah satu daripada 3 kekuatan tersebut, kerana tidak semua daripada kita ini mempunyai ketiga-tiga kekuatan tersebut kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam kalangan kita ini ada orang yang kuat jiwa, ada orang yang kuat akal, ada orang yang kuat fizikal. Untuk mendapat ketiga-tiga itu jarang-jarang kita jumpa, dan kalau sesiapa yang mendapat ketiga-tiga kekuatan itu dalam dirinya, maka insya-Allah orang itu adalah orang yang sangat bertuah dan juga kena pergunakan ketiga-tiga kekuatan itu untuk memuliakan Islam, memuliakan Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita hanya bincang satu saja, iaitu kekuatan jiwa. Dan kerana kekuatan jiwa ini seperti juga 2 kekuatan yang telah kita sebutkan tadi, kekuatan akal dan fizikal, sangat penting dalam hidup kita, kerana dalam hidup kita ini pelbagai ujian
Kadang-kadang ujian itu datang bentuk fizikal, itu rasanya jarang-jarang ya. Kadang-kadang ujian itu datang dalam bentuk akal. Ya. Tetapi yang banyak ini ialah ujian dalam bentuk perasaan kita. Sebab itu yang lepas-lepas ini kita telah ikuti pengajian Selasa ni, para pensyarah kita telah menceritakan berkenaan dengan masalah stres, ya, masalah psikologi yang agak makin berkembang sekarang ini. Dan ini semua ada kena-mengena dengan jiwa. Dan tambah-tambah lagi kalau kita berdepan dengan ujian-ujian, kalau tak kuat jiwa, bimbang takut kita nanti mengalami keadaan yang lebih berat, mengalami musibah yang lebih berat daripada apa yang kita tempuh itu. Tambah-tambah lagi, ya, kalau di ISTEF ini sebagai sebuah institusi perjuang dan kita nak berjuang di ISTEF, kalau tak kuat jiwa, maka dengan sendirinya kita tidak boleh mencapai cita-cita ISTEF untuk memperjuangkan Islam itu. Dan khususnya dalam konteks misalnya dalam membuat pendidikan, dalam menulis tesis dan sebagainya, kalau tak kuat jiwa, maka dengan sendirinya banyak perkara yang tidak memberangsangkan boleh berlaku dalam kalangan kita. Jadi pada hari ini, mari sama-sama kita tengok, ya, termasuk saya juga, untuk tengok sama ada kita ni tergolong dalam orang yang kuat jiwa ataupun tidak. Ya, orang yang mampu menyumbang kepada kegemilangan ISTEF ataupun tidak. Sebab kita sebutkan tadi, siapa yang tak kuat jiwa, siapa yang lemah jiwa, sukar dia untuk menyumbang kepada perjuangan Islam. Mari kita ukur sama-sama, ya. Saya telah senaraikan beberapa ciri orang yang kuat jiwa ini. Kita ukurlah sama-sama. Mungkin banyak lagi ciri-ciri yang lain. Ini ciri-ciri yang saya dapat kesan. Ya, yang pertama, orang yang kuat jiwa itu ada ketenangan. Jiwanya tenang saja, dia tetap tenang walau dalam apa jua keadaan. Artinya dia tidak derita, dia tidak merana, dia tidak terganggu, dia tidak gelisah, dia tidak rasa tidak menentu, dia tidak rasa serba tidak kena, ya, dan sebagainya. Apabila ditimpa dengan ujian-ujian, ditimpa dengan percubaan-percubaan, malah dalam keadaan biasa pun jiwa dia tetap tenang sahaja, tidak kira sama ada ketika diuji dengan ujian ataupun tidak diuji dengan ujian. Misalnya kalau orang yang lemah jiwa ni, kalau diuji sedikit, jadi jiwanya derita, jiwanya merana, jiwanya terganggu, jiwanya gelisah, ya, jiwanya serba salah, rasa tidak menentu, dan begitulah seterusnya. Yang sedihnya kalau sekiranya ada orang yang merasakan sedemikian hanya kerana gagal dalam percintaan. Ini kesian kat remaja-remaja kita, ya. Hanya gagal dalam percintaan, mereka tidak sedar bahawa jodoh itu di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah mungkin putuskan perencanaan mereka itu kerana ada jodoh lain Allah telah tetapkan. Tetapi bagi mereka kerana tak kuat jiwa, jiwa mereka itu tidak tenang dan macam-macam perkara yang boleh terjadi ke atas orang yang sedemikian rupa. Begitu juga kalau orang yang gagal dalam pengajian, ya. Kalau kita tengok dalam biografi ataupun autobiografi tokoh-tokoh, ramai daripada mereka yang gagal dalam pengajian, tetapi kerana jiwanya kuat, akhirnya mereka berjaya dalam kehidupan mereka itu. Dan begitulah juga dalam kalau sekiranya gagal dalam usaha apa pun, orang yang tak kuat jiwa, maka dia cukup terganggu jiwanya itu dan tidak tenang jiwanya. Jadi ciri yang pertama, orang yang kuat jiwa itu ialah orang yang jiwanya sentiasa tenang walaupun dalam keadaan diuji dengan derita ataupun diuji dengan nikmat. Jiwa dia tenang saja. Awal kalau dia dihina, kalau dicaci, kalau dipuji, jiwa dia tetap tenang, stable saja. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, orang yang kuat jiwa ini ialah orang yang tidak putus asa. Mereka berusaha bersungguh-sungguh untuk melakukan sesuatu, mencapai cita-citanya, ya, mencapai misinya. Tetapi kalau tidak berjaya, dia tidak putus asa. Dia akan terus berusaha, terus berusaha, terus berusaha. Dan inilah yang telah kita lakukan dalam ISTEF ini, ya. Walaupun banyak halangan pada peringkat awalnya,
Tetapi oleh kerana kita yakin kita nak buat perkara untuk Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun ada halangan, ada perkara-perkara yang tidak berjaya kita lakukan, tetapi kita terus berusaha. Ya, seumpama air, walaupun dikepung di dalam sebuah bilik, apabila ada satu lubang sebesar jarum pun, maka kita mengambil peluang itu, air akan mengambil peluang itu untuk keluar daripada bilik tersebut. Jadi tidak perlu saja tambah-tambah lagi dalam pengajian misalnya. Kita belajar, tulis tesis, ada banyak masalah, akhirnya kita give up. Itu orang yang bukan kuat jiwa, itu orang yang lemah jiwa. Ya, itu yang kedua. Maknanya lagi tambah-tambah lagi mereka sedar bahawa putus asa itu dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, tidak rasa rendah diri. Tidak ada rasa rendah diri ataupun inferiority complex. Dalam segala keadaan, walaupun berhadapan dengan orang yang lebih istimewa daripada beliau, orang yang lebih kaya daripada beliau, orang yang lebih berada, ya, orang yang lebih hebat daripada beliau, tetapi beliau tidak merasa inferiority complex ataupun rasa rendah diri, ya, kerana dia serahkan dirinya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan bagi dia yang membezakan antara satu sama lain itu hanyalah iman dan takwa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tak ada rasa rendah diri. Ya. Yang keempat, tidak ada pesimis dengan masa depan mereka. Katalah mereka melakukan sesuatu kemudian tidak berjaya, mereka nampak masa depan mereka itu gelap gelita. Orang yang semikian adalah orang yang lemah jiwa. Tetapi orang yang kuat jiwa, dia tetap optimis. Dia tetap berbaik sangka dengan masa depan mereka, dan juga tambah-tambah lagi mereka tetap berbaik sangka dengan perkara-perkara yang belum menimpanya. Kerana orang yang kuat jiwa, satu lagi, yang kelimanya ialah dia tidak bimbang dengan akibat kesusahan yang belum datang. Orang yang lemah jiwa ni, benda yang kesusahan belum sampai lagi, dia agak-agak saja, tapi dia dah bimbang dah, dia dah risau dah. Ya, misalnya contoh, exam dah selesai, kemudian result nak keluar, dia rasa exam dia dulu lemah dia buat, dan dia dah risau dah, padahal result tak keluar lagi. Jadi dia bimbang, dia risau sebelum kesusahan itu benar-benar datang kepadanya. Dan malah ada kemungkinan juga dalam banyak kes, kesusahan yang diimaginkan itu tidak pun datang. Jadi orang yang lemah jiwa itu, dia derita sebelum penderitaan yang sebenarnya sampai kepada beliau. Jadi rugilah, ya, rugilah orang yang semikian rupa. Yang keenam, orang yang kuat jiwa ni tidak berfikir perkara yang bukan-bukan. Misalnya contoh, kalau orang lemah jiwa lah, lemah jiwanya, dia akan berfikir aku ni nak berkahwin misalnya. Tapi nanti dengan gaji yang sedemikian rupa, ya, dengan pekerjaan aku ini, bolehkah aku nanti bagi makan kepada isteriku dan kemudian kepada anak-anakku? Jadi dia dah berfikir perkara yang bukan-bukan, belum berusaha lagi telah berfikir. Itu orang lemah jiwanya. Ataupun dia boleh berfikir, aku dah kahwin nanti, agak-agak isteriku nanti memberi kecintaan yang berpanjangan ataupun tidak kepada aku. Nanti apabila aku sudah tidak ada kerja ke, dia buang kerja misalnya, ataupun aku ini sudah tua, apakah isteri aku ini akan terus berpanjangan cinta kepadaku? Benda belum berlaku, tapi dia berfikir benda yang bukan-bukan. Jadi dia imagine benda-benda yang bukan-bukan. Dan kalau dia imagine benda yang baik-baik, okeylah. Tetapi kebanyakan mereka ini, orang yang lemah jiwa, berfikir benda-benda yang tidak baik. Jadi untuk kuat jiwa, orang yang kuat jiwa ni, dia tidak berfikir perkara yang bukan-bukan. Itu yang keenam, ya. Yang ketujuh, orang yang kuat jiwa ini, dia tidak membayang-bayangkan perkara-perkara negatif untuk masa depan dia. Misalnya contoh sekarang, dia dah fikir dah, dia masih belajar, dia peringkat sarjana ataupun PhD, tapi dia sudah berfikir, dia sudah bayang-bayangkan, oh dalam keadaan sekarang ni, ya, pandemik COVID ni susah nak dapat kerja. Maka nanti aku entah nak makan apalah nanti setelah habis kerja, setelah habis belajar. Ada orang berfikir, oh dalam keadaan sekarang ni mana ada pekerjaan,
ya, maka nanti ada kemungkinan aku akan menganggur. Jadi dia bayang-bayangkan bila menganggur nanti ada masalah lah, yang tidak ada wang, tak boleh bantu ibu bapa dan sebagainya. Jadi dia bayang-bayangkan benda yang negatif dalam masa depannya. Itu orang lemah jiwa. Orang yang kuat jiwa, dia tak terbayang tentang perkara sedemikian. Yang dia bayang-bayangkan ialah apabila selesai belajar, dia berusaha untuk mencari pekerjaan dan dia yakin bahawa Allah akan memberi pekerjaan dengan sebaik mungkin sesuai dengan keadaan dan apa yang mereka perlukan. Dan akhir sekali, orang yang kuat jiwa dia tidak berfikir perkara yang malang demi malang. Kerana orang yang lemah jiwa ni dia sentiasa berfikir malang bukan malang, kemalangan, malang. Nasib tak baik demi nasib tak baik yang boleh mengganggu perasaannya. Jadi yang peliknya orang yang lemah jiwa ni, dia berfikir, dia membayang-bayangkan perkara yang malang-malang itu yang akan berlaku di dunia. Tapi dia tidak berfikir malang-malang, ya, nasib-nasib yang tidak baik yang mungkin akan berlaku ke atas dirinya di akhirat kelak. Jadi orang yang kuat jiwa, dia tidak berfikir perkara yang malang yang mungkin dia akan tepuhi malang demi malang nanti yang mengganggu perasaannya, tetapi dia lebih banyak berfikir apa nanti nasib dia di akhirat nanti. Kerana di akhirat itu adalah alam yang kekal, berbanding dengan dunia ni ialah alam yang sementara. Jadi itu 8 ciri orang yang kuat jiwa. Kalau boleh saya ulang balik, yang pertama, orang yang kuat jiwa itu tenang jiwanya. Yang kedua, dia tidak putus asa. Yang ketiga, dia tidak rasa rendah diri. Yang keempat, dia tidak rasa pesimis. Yang kelima, dia tidak bimbang, ya, dengan kesusahan yang belum datang. Yang keenam, dia tidak berfikir perkara yang bukan-bukan, ya, secara negatif. Yang ketujuh, dia tidak membayang-bayangkan perkara-perkara yang akan ditempuhnya pada masa akan datang, terutamanya perkara-perkara yang tidak bagus. Dan yang kelapannya, dia tidak berfikir perkara yang malang-malang itu, yang sedih-sedih, ya, kecuali perkara-perkara nasibnya yang ada kena-mengena dengan nasibnya di akhirat nanti, insyaAllah. Jadi itu, ya. Mungkin ada orang bertanya, ya, apakah orang yang kuat jiwa ini hanya berlaku dalam kalangan orang-orang berjaya sahaja? Dan orang-orang berjaya itu kuat jiwanya dan tidak lemah jiwanya? Maka jawapannya tidak. Kerana seperti juga orang-orang yang tidak berjaya, orang berjaya juga ada yang lemah jiwa, ada yang kuat jiwa. Ya, jadi tidak semestinya orang berjaya itu kuat jiwa, kecuali ada beberapa perkara. Ya. Yang pertama, kalau sekiranya orang itu tidak memuji diri sendiri. Kalau orang itu tidak memuji, dia berjaya dan dia tidak memuji diri sendiri. Itu tandanya orang berjaya dan kuat jiwa. Yang kedua, dia berjaya dan dia tidak ingin dipuji. Kalau orang berjaya tapi ingin dipuji, itu masalah. Ya. Kemudian yang ketiga, orang yang berjaya tapi dia tidak ada rasa bangga dalam dirinya. Hati dia tidak berbunga-bunga apabila dia berjaya. Dia tetap tawaduk dengan kejayaannya itu. Dan yang keempat, ya, dia tidak heran diri, tidak ujub. Dan yang kelima, dia tidak ego ataupun tidak sombong. Yang keenam, dia tidak kecewa jika tidak dihormati. Orang berjaya biasanya, ya, ada dalam kalangan mereka itu yang mahu dihormati, mahu dipuji apabila atas kejayaannya itu. Tetapi orang yang kuat jiwa, orang yang berjaya yang kuat jiwa, dia tidak kecewa jika tidak dihormati. Dan yang ketujuh, orang yang berjaya dan yang kuat jiwa, seperti telah disebutkan tadi, hidupnya dalam keadaan tenang. Ya, sama ada dia berjaya pun tidak berjaya, dia tetap hidupnya tenang. Itu tanda orang kuat jiwa. Dan yang ke-8, dia tidak takut memperkatakan tentang kebenaran.
tidak takut memperkatakan tentang kebenaran, lebih-lebih lagi kepada pembesar-pembesar ataupun mereka yang ada kuasa. Jadi dia sama saja, orang berjaya ataupun orang yang tidak berjaya, sama ada kuat jiwa ataupun tidak, ciri-cirinya adalah sama. Ciri-cirinya adalah sama sahaja. Mungkin ada orang bertanya juga, bagaimana mahu menjadi orang yang kuat jiwa? Apa rahsia orang yang kuat jiwa tersebut? Maka jawapannya sangat mudah sekali. Biasanya orang yang kuat jiwa itu ialah orang yang kuat hubungannya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa jua yang berlaku ke atasnya, dia ada Allah. Allah tetap di sisinya. Kemudian yang kedua, dia tahu rahsia Allah. Kenapa Allah timpakan sesuatu ujian ke atasnya itu. Sebab itu jiwanya tenang kerana dia tahu kesemuanya ialah datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan oleh demikian yang ketiganya, mereka redha dengan Allah walaupun apa jua yang mereka tempuh. Mereka tetap redha dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kesimpulannya, kekuatan hubungan pautan yang erat dengan Allah Subhanahu Wa Taala itulah yang boleh menguatkan jiwa. Jadi kesimpulannya perlulah kita menjadi orang yang kuat jiwa. Kerana kalau kita lemah jiwa, tak mampulah kita nak berjuang, tak mampulah kita nak berkorban, tak mampulah kita nak menempuh cabaran-cabaran, tak mampulah kita membantu istiaf untuk menjadi cemerlang. Ya, kemudian selain daripada itu, lemah jiwa juga tidak akan membantu diri kita, tak akan membantu keluarga kita, tak akan membantu masyarakat kita, tak akan membantu menggembilankan istiaf, dan begitulah seterusnya. Kita menjadi orang yang tidak bermanfaat kerana tidak kuat jiwa. Ya, kita tidak akan menjadi orang yang bermanfaat kerana jiwa kita lemah. Kemudian saudara dan saudari sekalian, oleh kerana kita berada di dalam bulan Ramadan ini, waktu ini adalah cukup baik sekali untuk kita kuatkan jiwa kita. Kerana Ramadan itu sebenarnya bukan hanya menguatkan amal ibadah fizikal kita, tetapi dia cukup kuat untuk menghidupkan fikiran kita, untuk menghidupkan hati kita, untuk menghidupkan jiwa kita dengan rasa bertuhan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan begitu juga Ramadan ini boleh memeriahkan jiwa kita dengan rasa kehambaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dengan rasa hina kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dengan rasa lemah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, rasa kerdil di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Berkuasa. Begitu juga bulan Ramadan ini juga adalah peluang kita untuk mengarahkan jiwa kita dengan rasa rendah diri, dengan rasa takut kepada Allah, dengan rasa cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan begitulah seterusnya. Dan bulan Ramadan ini juga boleh menghidupkan jiwa dengan timbal rasa sesama manusia, dengan menanam rasa kasih sayang sesama kita, menanam rasa simpati sesama manusia yang derita, yang tidak punya apa-apa, dan begitulah seterusnya. Dan selain daripada itu, ya, bulan Ramadan ini juga boleh mengisafkan kita, dengan menebalkan rasa berdosa kita itu, dan kita beristighfar banyak-banyak kerana kita takut terlibat dengan dosa, ya, yang lebih dahsyat daripada dosa yang telah kita lakukan. Ya, jadi kita dalam bulan Ramadan ini boleh merasa agungnya Allah Subhanahu Wa Taala itu, boleh merasanya hebat dan berkuasanya Allah Subhanahu Wa Taala itu. Jadi pendeknya, bulan Ramadan ini bukan bulan sekadar ibadah luaran yang meriah ceria sahaja, tetapi yang penting jiwa kita hendaklah hidupkan, hendaklah dimeriahkan, supaya dengan itu insya-Allah jiwa kita menjadi kuat. Ya, so sekian saja apa yang nak saya katakan pada petang ini. Wallahu alam, sama-sama kita menilai diri kita masing-masing, sama-sama kita berusaha untuk menguatkan jiwa. Pertama-tama lagi saya sendiri bersedia untuk menempuh apa saja ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala dengan kekuatan jiwa tersebut insya-Allah. So sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.